Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya. Jeng jeng jeng. Croissant. Orang Melayu ni memang lidah dipelat. This is a very hard truth. Betul macam, kenapa pula macam tu kan? Dia macam baik gila dengan aku. Lepas tu kan, bagi aku 50% American accent, 50% Malaysian accent. Menggiurkan. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Syafi. Kepada siapa yang tak kenal aku lagi tu, nama aku Syafi Zainuddin. Kepada siapa yang dah kenal, Alhamdulillah, welcome back to my channel. Hari ni aku nak masak-masakan yang agak simple, iaitu sup dumpling. Sebab ada orang tanya kan, macam mana Syafi buat sup dumpling? Ada orang tengok dekat aku punya Instagram hari tu, sebab nampak lazat kan. So aku hari ni nak tunjuk korang macam mana aku buat sup dumpling. And aku ingat aku nak tambah ayam juga kat dalam sup ni, sebab aku boleh reuse dia sebagai sup ayam. Boleh makan dengan sambal belacan dan nasi putih. Lazat. Tapi hari ni fokus aku ialah kepada noodle soup dumpling. And aku akan menggunakan noodle daripada Samyang ni, yang bulldog. Yang bulldog ni kononnya kata tak pedas, tapi menipu, okay? Sebab dia pedas sangat, so aku tak nak makan dia punya sauce tu. So aku nak ambil dia punya ramen noodle dia saja. And aku nak rendam kat dalam sup kita lah. So macam mana aku buat? Jom tengok. 저 노을빛이 담은 하늘의 색감, 이 모든 것을 내가 지면 사라질 거야. 온 너의 하얀 마음 며칠을 해본 다음 사랑에 빠졌어. 오늘은 내 곁에, 내일은 내일에 신발은 벗어줄래. 나는 13가의 코리안 맨인 떠나가는 사람을 잡지 마라, alright. 이 노래의 주인공은 bye bye. 이제 내가 가사 쓰지 알을 마시며 일기장을 쓴 노래만, 노래방에서 아직 거짓말 거지같이 살아 요즘 난. 누가 예술을 배우나 내 글씨는 빠진 온천파 에네르기파. 그녀는 가끔 채식주의자, 냄새와 맛을 잃은 요리사처럼 슬픈 이야기가 있을까. 코로나가 난 사랑 and the melody irony하게 세상이 멈춰졌으니 now ready. I gotta get on this. 골프와 주식 위스키 얘기는 그만하시죠. 앤디 장미셔 키스처럼 너의 하얀 마음 며칠을 해본 다음 사랑에 빠졌어. 오늘은 내 곁에, 내일은 내일에 신발은 벗어줄래. 나는 13가의 코리안 맨인 뉴욕. 지구 반바퀴 돌고 내 옆자리 찾지. 나이키 신고 제프키 착지. 할아버지의 시계를 찾기에 기분이 좋아 내 맘에 배터리를 차지해. 까지며 외로운데 핸폰 화면은 차가워. 내 불빛이 따뜻한 우리 동네 마침 열려있는 건 깜빡했네. 어쩜 그것도 인연이야. 쓸데없는 의미 부여야. 좋아하는 걸 하면 다 행복할 거라 했지만 You ask me why I do what I do and I'm like 엄마 말을 안 들어서 그렇지 뭐. 26대고 알았네. 빛이 담은 하늘의 색감, 이 모든 것을 내가 지면 사라질 거야. 온 너의 하얀 마음 며칠을 해본 다음 사랑에 빠졌어. Habiskan. Kita taburkan dengan daun bawang.
Dan juga kita punya sos yang kita buat tadi. Yang ni aku dah panaskan kat dalam microwave dalam 1 minit macam tu. And then bau dia mengancam. So kita letak kat sini. Wow, ini aku reka sendiri weh. Korang try lah kalau kau nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa dulu lah. So, kita rasa dumpling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cicah dengan sos ni. Sedapnya sup dia. Shafi. Oh ni fish ball. Bismillahirrahmanirrahim. Broccoli. Rasa broccoli lah. Bosan. Dan jeng kita rasa ni pula noodle. Macam mana nak ambil kau ni? Payah nak tarik. Sedap. Wow, sedapnya. Pemain guna sup yang daripada paket tu kan. Kita buat sendiri sup ni. So aku ada letak ayam tau dalam sup aku tu. Tu untuk esok lah. Esok aku makan dengan nasi. Ini makan dengan noodle. Sebab noodle tu takut nanti expired. Payah lah makan pakai chopstick ni. I'm not Asian enough to eat with chopstick. I am too Malay. I'm too Melayu. Baru dapat ambil banyak macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali suap kau. Dah nak habis dah. Sambal ni kan, aku reka sebab pada satu hari tu aku tak ada belacan. So aku reka lah macam ni caranya. Sekali macam try je, eksperimen je. Sekali aku rasa ya Allah sedap gila. Lalu kalau setiap kali aku buat sup, aku akan buat sambal ni. Okay, kali ni aku dapat habiskan makanan aku. Yeay. Selalunya aku makan tak habis. By the way, kat belakang ni dah start malam sebab aku procrastinate tadi. Tadi aku procrastinate gila. Kau sudah kan, dah 3-4 jam dah beri aku nak masak kan, tapi tak masak lagi. Aduh, bila perut tu dah lapar gila, barulah nak masak. Tadi tengah hari kan, sekarang dah malam. Siut tu. Kena gigit sebiji. Pedasnya. Aku nak settlekan diri kejap dulu. Lepas kita sembang, okey? Jeng. Croissant. Try dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni salted caramel. Chocolate. Mousse au chocolat. Can you see? Yeah. Okay, aku dah kenyang. Kau nak beri, kau nak bersembang sambil makan dessert tapi tak mampu. Sorry, okay. Macam mana cerita dia? Kita
antara kita berdua je sekarang. Okay, cerita dia macam ni sebenarnya. Untuk konten aku yang aku ajar bahasa Inggeris tu, yang apa, cari sebutan yang betul tu kan, aku dapat komen-komen. Adalah beberapa komen yang kata orang Melayu ni memang lidah dia pelat. And then bila diorang pun pernah bekerja kat luar negara, diorang kata orang putih ni kira macam alah boleh, okey je. Itulah aku nak cerita sebenarnya. Reality sebenarnya kita ni, this is a very hard truth. Aku dah duduk sini 12 tahun, dan sebelum aku pergi ke luar negara sekalipun, aku dah mengalami benda-benda macam ni. By default, tak semua orang barat fikiran dia macam ni. Tapi memang ramai gila pemikiran diorang terhadap kita. Diorang tengok kita ni macam second class mentality. Kenapa second class mentality? Sebab satu, kita ni rakyat Asia daripada Asia Tenggara. And kalau berita saja keluar dekat luar negara, mesti berita buruk pasal kita. Berita pasal tak jaga alam sekitar lah, buang sampah merata-rata lah, lepas tu corruption berlaku kan, bribery, dengan politik yang tak stabil. Banyak gejala-gejala yang membuatkan diorang pandang serong dekat kita. So bila diorang berjumpa dengan kita, memanglah diorang baik, diorang okey sebenarnya. Cuma diorang lowerkan diorang punya expectation. Apa maksudnya bila diorang lowerkan expectation tu? Bagi aku lah kan, personally aku anggap orang yang lowerkan expectation dengan kita condescending. This behaviour is very condescending. Maksudnya macam memperlekehkan kita. Kalau depan orang-orang dia sendiri, orang-orang putih, diorang tak macam tu. Diorang macam expectation dia sama level. Bila dia pandang kita macam diorang lowerkan expectation kita. Sebab apa? Sebab dia pandang kita macam orang yang baru nak belajar. Sebab negara yang belum develop lagi. So diorang tak capai lagi tahap social begini-begini macam diorang tu. So bagi aku ini agak biadab lah kan. And benda ni biasa berlaku. And then aku nak cerita masa aku kat Malaysia dulu. Masa tu aku 18 tahun. Masa tu belajar lagi dekat UIA kan. And masa tu aku tak cukup duit tau. Ini aku nak cerita ni. Aku papa kedana. Serius, aku ada 50 sen je belanja nak makan pagi dengan malam. Satu hari 50 sen je aku ada. Lepas tu aku pula jenis yang tak minta duit kat mak bapak kan. Aku jenis malu minta duit kat mak bapak. So aku memang jenis yang sangat-sangat independent. Umur aku 18 tahun aku dah pindah keluar dari rumah dah. Aku dah start belajar. Aku dah tak duduk rumah dah. Memang keluarga aku memang jenis yang culture individualism punya. Macam habis je sekolah menengah terus keluar ya. Experience being independent. Itu kisah aku. Lepas tu aku pula dah dilatih macam ni kan daripada kecil. And aku tak biasa minta duit kat mak bapak. And satu hari ni aku ada idea untuk buat freelance. And aku buat freelance hias-hias rumah orang. Alhamdulillah aku ada terjumpa dengan keluarga Sweden ni. Dia baru pindah kat Malaysia masa tu. Lepas tu kan masa sembang tu kan sembang biasa je. Lepas tu dia tanya, you buat apa? Kata, saya baru nak start buat Saya baru start nak buat freelance kan. Freelance dalam hias-hias rumah. Lepas tu dia kan dia cakap, okay tak apa, kita orang baru pindah. So next time you datang, you buat presentation, you presentkan kita orang, and then kita orang akan support you dari situ. Lepas tu macam kenapa pula macam tu kan. Dia macam baik gila dengan aku. Lepas tu kan kali kedua aku jumpa dengan diorang, aku buatlah presentation ni kan. Lepas tu diorang suka, diorang happy gila. Lepas tu aku pun buat projek dengan diorang kan. Cari barang diorang. Sebenarnya diorang tak nak barang IKEA. Diorang tak suka barang IKEA sebab diorang dari Sweden. Diorang tengok IKEA ni barang budak-budak, barang-barang budak sekolah. Kalau kat negara diorang kat Sweden tu, barangan IKEA tu barangan budak sekolah. Budak-budak universiti selalu guna kan sebab murah kan untuk diorang. So diorang nak barang-barang yang lain daripada IKEA. So aku pergilah cari barang-barang tu semua kan, and then hias rumah diorang, and diorang happy gila, alhamdulillah. Lepas tu kan dah habis projek tu semua, diorang beritahu aku kenapa diorang pilih aku. Padahal ramai lagi yang boleh pilih kan. Aku tanya dia kenapa dia tak ambil projek dengan orang-orang profesional, sebab banyak kat sini yang ambil degree dalam bidang designing ni kan. Lepas tu dia cakap kan, tak, kita orang memang suka dengan cara you sebab cara you cakap tu macam profesional. So, aku cakap aku tak faham. Macam profesional, sebab you tak sama macam orang Malaysia lain. You tak sama macam orang Malaysia lain. Sebab cara you cakap tu dia cakap kan, aku punya pertuturan aku tu fasih. Maksudnya aku menggunakan perkataan yang betul. Memang aku jenis yang
kau cakap tu cakap betul-betul kan, sebab bapak aku ajar aku macam tu. Sebab bapak aku bagi tahu kalau nak belajar tu belajar betul-betul. So kalau nak belajar bahasa tu belajar bahasa betul-betul. Bapak aku pula guru bahasa Melayu, mak aku guru bahasa Inggeris kan masa sekolah menengah dulu. So itu aku belajar kalau nak bertutur tu bertutur dengan betul-betul. Lepas tu bila aku start bergaul dengan orang luar negara, lepas tu diorang macam impress dengan cara aku bercakap. Masa tu aku tak tahu lagi tahu pasal benda-benda ni. Okay, lepas tu dah habis projek tu, dia katakan, okay, kalau macam tu kita orang nak recommend you dengarkan kawan kita orang, boleh tak? Kata, boleh sangat lah, sebab diorang bayar beribu-ribu siut satu projek. Aku minta berapa ratus je, diorang macam nak bagi lagi banyak kat aku. Dia kata, ni tak cukup ni, berapa ratus ni, dia kena bagi beribu-ribu. Dia pula saya ajar aku berapa ribu yang aku kena ambil satu projek. Macam, okay, itu yang start aku start dapat peluang tu kan, dapat peluang banyak. Itu satu cerita. Cerita aku masa dulu sebelum aku ke luar negara. Lepas tu sekarang ni kan aku dah duduk luar negara, aku dah duduk kat Switzerland, dah kerja dah kan. Ini nak cerita pula kan tempat kerja macam mana. Tempat kerja. So aku ada seorang team member aku ni daripada Germany, and dia punya bahasa Inggeris dia okey lah, bagi aku faham lah kan cara cakap. Tapi untuk orang lain susah sikit nak faham cara dia, sebab kadang-kadang aku pun tak faham juga kan. Dia nak cakap apa ulat, tapi yang aku dengar warm. Warm tu panas, warm tu hangat kan. Lepas tu aku macam lama berfikir tu, maksudnya worm. So dia pun ada masalah dia sendiri kan dalam cara sebutan yang tak betul kan. Accent tu accent lah kan, tapi cara sebutan tu yang tak betul tu yang membuatkan kita confuse. Lepas tu dia ni ada projek dengan klien aku seorang ni tau. Lepas tu kan tiba-tiba kan aku punya bos beritahu, Syafi, kita orang terpaksa bagi you projek ni, you ambil projek ni daripada team member aku tu. So aku tanya dia kenapa. Lepas tu bos aku cakap sebab dia tak faham, sebab dia nak pilih you. Dia senang bercakap dengan you sebab dia faham cara you bercakap, and kawan you yang cakap warm tu dia tak faham, sebab tu dia tak nak. So klien boleh pula pilih macam tu. Aku macam hello, itu team member aku kau suka hati je nak hina dia kan. Tak apalah. And then lepas tu aku pun terpaksa ambil projek daripada kawan aku tu kan. So itulah aku nak beritahu korang, okay. Moral of the story dia, cerita aku banyak-banyak ni kan. Moral of the story dia, kita bila nak bercakap, kita bercakap betul-betul, okay? Kita bercakap nak bagi orang faham. Kita bukan bercakap untuk diri kita je yang faham, okay? Sebab communication ni adalah sangat-sangat penting. Kalau communication kita bagus, cara pertuturan kita fasih, eloquent, peluang untuk kita tu lebih besar. Peluang yang kita akan dapat tu lebih besar. Yang aku ni, yang bodoh-bodoh design dengan yang tak ada pengalaman untuk design, yang aku buat The Sims je, yang aku duduk design rumah The Sims je masa tu, boleh dapat peluang dengan orang Sweden, lepas tu jumpa pula orang Netherlands. Aku macam peluang sebabkan cara pertuturan tu je. Pertuturan itu penting sebab apa? Orang judgemental, orang sangat judgemental. Dah lah orang barat selalu pandang kita serong kan, second class mentality. Tapi bila kita cakap dengan fasih, dengan bunyi yang betul, kita boleh tukar minda dia orang tau. Kita boleh tukar dia punya impression tentang kita. Kita bukannya budak-budak. Kita bukannya budak-budak yang pelat bercakap kan. We worth more than that. We can do it. Like, you know, we are smart. Sebab kita memang pun bijak. Tapi diorang je yang macam pandang lekeh kat kita kan. Tapi tak adalah aku nak kata semua. And then aku nak cakap, accent itu tidak penting. Yang penting cara sebutan korang itu betul dan tepat. Tak perlu 100% tepat pun. Sebab aku sendiri, aku punya pronunciation aku kan tak 100%, tapi aku yakin 80% ke atas aku cakap dengan betul. Sebab kalau 80% ke atas tu maksudnya apa? Maksudnya A kan? Kalau 50% ke bawah, korang gagal. So maksudnya kalau gagal, boleh lagi belajar ke B, lepas tu dapat A. So at least korang 80% korang punya percakapan, pertuturan korang tu betul. Orang dah yakin dah dengan kau. Sebab bila kita bercakap dengan eloquent, dengan fasih, kita tambahkan lagi karisma kita kat dalam diri. So orang lebih percaya dengan kita, orang lebih attracted dengan kita, okay? Misal kata Nandini Balakrishnan tu Nandini daripada SAYS tu kan, aku suka gila dengan dia sebab dia ada accent dia sendiri tau. Bila kau cakap bahasa Inggeris, dia ada accent dia sendiri, accent Malaysian. Tapi kalau dia cakap bahasa Inggeris, dia cakap dengan betul. Dia menggunakan pertuturan tu betul. Lepas tu aku macam interested gila. Aku macam, dia ni bijak lah, aku nak tahulah pasal dia. Dia ni seorang yang berkarisma. So aku nak tahu lagi, dia ni seronok bersembang. Aku rasa jenis seorang yang seronok bersembang. Sebab tu aku beritahu, accent itu tidak
melambangkan apa-apa. Semua orang ada accent. Aku sendiri pun nak kata aku American accent, no. Bagi aku 50% American accent, 50% Malaysian accent. Sebab apa? Aku dilahirkan dengan lidah Melayu. Tapi bila bertutur, aku pastikan aku bertutur dengan betul sebab aku nak bertutur bagi orang faham. Orang kan tengok aku, orang macam terkejut kan, you daripada Malaysia ke? Betul ke you daripada Malaysia ni? Aku macam, hello, kau beranakkan aku. Kenapa pula kau nak tanya aku betul ke tak? Macam offensive, okay? Macam, kau tak percaya aku? Aku cakap aku Malaysia, kau tak percaya aku? Sekati je. Tapi nak buat macam mana kan? Sebab apa? Sebab diorang dah minda, diorang terfikir orang Malaysia tu macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Bila kita tunjukkan orang Malaysia tu tak macam tu, you salah pemikiran you. At least bila korang berada di pesada dunia, korang berada di international setting kan, ataupun business setting, korang menggunakan pertuturan yang betul. Okay, Manglish tu tak apa. Manglish tu boleh nak guna, tak apa. Orang putih panggil dia Creole. Okay, Manglish dengan Singlish tu adalah Creole. And Creole ni sama macam bahasa pasar lah kan. Bahasa pasar ni kita guna antara kita-kita saja kan, yang duduk kerana satu pasar tu. So kita faham ke antara kita-kita je. Manglish tu adalah identiti kita. Tak perlu tukar. Tak apa, jangan tukar. Aku tak suruh tukar Manglish tu. Okay, aku pun suka cakap Manglish, tapi antara kita-kita je. Kalau kau tanya dia, where God? Mana orang putih nak faham? Diorang tak faham. Itu antara kita je. Antara kita je yang faham. So korang nampak tak? Aku harap apa yang aku cakap ni dapat buka minda korang tentang kepentingan berkomunikasi. Okay? Alright, thank you for watching guys. Over and out. Bye.